Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 27 Disember 2020 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, masyarakat di Sarawak bertuah kerana Kerajaan Sarawak di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS sangat prihatin dengan permasalahan yang dihadapi terutama dalam menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP akibat pandemik COVID-19. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, Kerajaan Sarawak sememangnya memberikan perhatian yang lebih kepada keperluan dan kebajikan masyarakatnya dalam menghadapi penularan wabak COVID-19 dengan memberikan banyak jenis bantuan kepada semua golongan. Misalnya dalam keadaan sekarang ini, PKP ini, kerajaan kita ada banyak memberi bantuan. Persekutuan juga ada beri, kita di Sarawak di sini, kita ada BKSS, bantuan khas Sarawak sayang. Ini satu bantuan khas daripada Kerajaan Sarawak. Mula-mula kita ada beri RM200,000 sebulan, 6 bulan untuk golongan B40. Kita ada BKSS 1.0, 2.0 dan 3.0 dan sekarang ada 4.0. Jadi banyak bantuan PKP. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan bulanan Biro Kebajikan dan Sosial Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya kepada anak-anak yatim dan warga asnaf di Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri pada Ahad. Seramai 55 anak yatim dan 44 warga asnaf menerima bantuan daripada Biro Kebajikan dan Sosial Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri. Pada majlis itu, Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin telah meluluskan geran projek kecil luar bandar MRP yang berjumlah RM5,000 kepada ahli jawatan kuasa kemajuan AJK Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya. Selanjutnya pula, masih ada kedengaran desakan suara-suara pembangkang yang meminta pemilik tanah di Sarawak supaya tidak menyokong penyukatan tanah Seksyen 6 dan Seksyen 18 dengan mengatakan tanah mereka itu akan diambil Kerajaan Sarawak. Ujar Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Talib Zulkifli, dakwaan mengatakan pindaan kanun tanah itu salah adalah meleset, sebaliknya mereka yang membuat dakwaan itu sebenarnya yang salah. Kalau mana-mana pihak yang mengatakan pindaan kanun tanah itu salah, dirinya yang salah. Oleh kerana pindaan ini digubal melalui mesyuarat, pemuafakatan, beberapa kali simposium, temenggung, pembaca, penguru, beberapa semua kaum. Pendapat mereka, semua adat diambil kira. Selepas itu ada pula perbincangan di kalangan lawyer, peguam, bukan peguam kerajaan, peguam swasta. Jadi dari semua ini maka digubarlah kanun tanah dengan Seksyen 6 dan Seksyen 18. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam Silaturahim 2020 Persatuan Melanau di Bintulu di Hotel Promenade Bintulu pada Sabtu. Tambah Datuk Talib yang juga adun jepak Kerajaan Sarawak tidak pernah mengambil tanah, sebaliknya kanun tanah digubah dan dipinda supaya hak-hak bumi putera dijaga menerusi proses pengukuran tanah dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Inisiatif kerajaan negeri masa PH berkuasa di Tarim Padi, kita perlu berjaga-jaga. Selain daripada itu, yang dah nyata kita di Bintulu itu yang telah disurat kawasan Sungai Mas ada 206 hektar dan 336 hektar. Ini kawasan Semanok 545 hektar, kawasan Setiam 159 hektar, kawasan Sungai Anau 678 hektar. Ini yang telah disukat dan telah diiktiraf dengan resminya baru-baru ini ada yang menerima hak tanah.
Ini di kawasan Iban. Selain kawasan Iban, kawasan komuniti Melayu Melanau juga di Dun Jepa juga turut disukat menerusi kanun tanah bagi Seksyen 6 dan Seksyen 18. Di kawasan komuniti Melayu Melanau, Ulu Segan, Ulu Sebau, 1022 hektar, kawasan Sengam, 181 hektar, kawasan Kuala Tatang 305 hektar, kawasan Sungai Semadang, Sungai Sibuan 345 hektar, kawasan Sungai Ulu Silas, Uod Silas 307 hektar. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak, Jabatan Tanah dan Survey, Temenggong dan Pemancar serta pertubuhan bukan kerajaan NGOs yang telah membantu dan berusaha menjayakan penyukatan tanah Seksyen 6 dan Seksyen 18 di kawasan Dun Jepa. Berikut pula, Adun Saribas Muhammad Razi Sitam pada Sabtu telah turun padang dan menyertai skuad kasih sayang PBB Dun Saribas dalam menyantuni golongan yang memerlukan. Bantuan berupa kerusi roda telah disampaikan kepada Masni Molon bertempat di kediaman beliau di Kampung Sebemban. Semasa lawatan itu, Muhammad Razi mengucapkan tahniah kepada barisan skuad kasih sayang kerana menjalankan tugas dengan penuh amanah dalam mencari golongan yang memerlukan bantuan. Beliau dalam masa yang sama turut mengingatkan semua skuad kasih sayang di Dewan Undangan Negeri Dun Saribas agar memaklumkan kepada beliau maklumat pemohon yang memerlukan agar bantuan dapat disalurkan dengan segera. Balik ke laporan harian COVID-19, Sarawak hari ini merekodkan 3 kes positif COVID-19 melibatkan semua warga negara Indonesia yang dikategorikan sebagai kes import A. Susulan itu, keseluruhan kes di Sarawak meningkat kepada 1,108 kes. Berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes hari ini melibatkan 1 kes di daerah Kuching dan 2 kes di daerah Asajaya. Bagi kes di daerah Asajaya dimaklumkan kes telah menghilangkan diri selepas membuat saringan COVID-19. Justru itu, Jabatan Kesihatan Negeri JPN Sarawak dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN Sarawak sedang melakukan siasatan. Kesemua kes tidak mengalami sebarang tanda dan gejala. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.